Hai semua anak-anak murid. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu harapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat dan ceria. Anda dah bersedia untuk kelas hari ini? Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini adalah dalam bidang sejarah dan juga apresiasi seni. Jadi sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut, cikgu nak anda semua buka buku teks masing-masing halaman yang ketiga. Kita teruskan dengan persepsi seni dalam tajuk satu iaitu seni bina. Kita teruskan kepada bahagian pengenalan seni bina. Okey, jika anda perhatikan, seni bina di Malaysia ni kaya dengan unsur-unsur tradisi timur dan juga barat. Okey, dari segi sejarah perkembangan seni bina pula, dekat Malaysia ni masih banyak mengekalkan identiti masyarakatnya yang berbilang bangsa. Jadi, setiap binaan yang terhasil itu akan mempunyai reka bentuk dan juga ragam hias yang berbeza. Maksudnya dekat sini, ragam hias tu adalah motif ataupun hiasan yang terdapat pada sesebuah binaan. Jadi, setiap ragam hias ataupun reka bentuk yang dibina mempunyai tujuan dan juga maksud yang tertentu, bukan hanya hiasan semata-mata. Okey, pada akhir pembelajaran nanti, anda akan dapat menjelaskan jenis-jenis seni bina di Malaysia, iaitu rumah tradisional, rumah ibadat, istana dan juga kompleks makam. Kita teruskan kepada bahagian yang pertama, iaitu rumah tradisional. Bila sebut je rumah tradisional, ia secara tak langsung akan mengaitkan tentang masyarakat Melayu. Jadi, kat sini cikgu dah sediakan ciri-ciri yang terdapat pada rumah tradisional. Antaranya adalah bertiang, berpanggung dan juga bertangga. Okey, apa maksud berpanggung dekat sini? Okey, berpanggung ni maksudnya akan ada tiang yang menyokong bahagian lantai yang tergantung daripada bawah. Maksudnya lantai rumah tu akan nampak tergantung. Jadi, akan ada tiang yang menyokong daripada bawah. Okey? Yang kedua adalah bumbungnya curam dan tinggi. Yang ketiga, mempunyai perabung yang panjang. Okey, perabung ni maksudnya atap ataupun genting ataupun bumbung. Okey, dan yang keempat adalah hujung bumbung ditutup dengan tebal layar. Okey, tebal layar ni maksudnya bahagian yang berbentuk segitiga dalam bumbung sesebuah rumah tradisional. Nanti cikgu akan tunjukkanlah gambar dia. Okey? Kita teruskan dengan isi yang pertama iaitu rumah tradisional. Okey, jika anda perhatikan, rumah-rumah tradisional ni banyak menitik beratkan aspek pengudaraan, pencahayaan dan juga keselamatan. Sebab tu kalau anda tengok rumah-rumah tradisional, dia gunakan tingkap-tingkap yang besar, ada gergisi supaya udara tu mudah masuk, cahaya mudah masuk. Okey, selain tu, rumah tradisional juga mempunyai reka bentuk yang ada nilai tersendiri, ada nilai kerohanian dia, ada nilai estetika dan juga nilai etika dalam seni bina tersebut. Okey, selain itu, ukiran kayu banyak digunakan sebagai motif ragam hias dalam penghasilan rumah tradisional. Sebab apa? Sebab ia nak nampakkan rumah tradisional tu lebih unik daripada rumah-rumah binaan lain. Okey? Okey, kalau anda lihat rumah-rumah tradisional ni boleh dibezakan daripada bentuk bumbung, bentuk perabung dia dan juga bentuk jumlah tiang yang digunakan untuk membina rumah tersebut. Ini adalah bahagian-bahagian dalam binaan rumah tradisional yang perlu anda tahu, yang perlu anda hafal. Okey, kalau boleh hafal lah. Okey, kita tengok sama-sama. Yang pertama adalah bahagian anjung ataupun serambi. Okey, anjung ataupun serambi ni biasanya ia lebih bersifat santai. Maksudnya kalau petang-petang kita nak berehat, nak sirap pukat ke, nak berehat minum petang ke, okey, ataupun nak sambut tetamu. Maksudnya tetamu akan datang dekat bahagian anjung. Okey. Yang kedua pula adalah rumah ibu. Bukan ni bermaksud rumah mak wak. Rumah ibu tu adalah nama dia, iaitu ruang utama dalam sesebuah rumah tradisional tersebut. Maksudnya kalau tetamu datang tadi, mereka akan bergerak daripada anjung pergi ke bahagian rumah ibu. Okey. Yang ketiga adalah bahagian pemelih. Okey, pemelih ni biasanya terdapat pada bahagian
berdekatan dengan bumbung ataupun atap sesebuah rumah tradisional tersebut. Okey, berdekatan dengan pemelih pula adalah tebal layar. Okey, jadi anda kena pandai bezakanlah yang mana satu bahagian pemelih, yang mana satu bahagian tebal layar. Okey, seterusnya adalah ukiran motif lebah bergantung. Okey, ni memang banyak terdapat pada rumah-rumah tradisional. Okey, rumah-rumah lama. Kalau anda balik kampung, rumah nenek awak yang jenis rumah-rumah lama, memang akan ada hiasan motif ukiran lebah bergantung ni. Okey, yang seterusnya adalah kekisi. Ini yang macam cikgu dah pernah cakap sebelum ni. Tujuannya adalah untuk memudahkan maksudnya pengudaraan, pencahayaan keluar dan masuk daripada rumah tersebut. Okey, yang seterusnya pula adalah selang. Selang ni adalah bahagian tengah-tengah. Maksudnya dia menjadi pemisah antara rumah ibu dan juga bahagian dapur. Okey. Seterusnya adalah dapur, iaitu tempat untuk memasaklah. Bukannya tempat untuk main badminton pula kan. Tempat untuk mak anda memasak. Ataupun tempat untuk simpan peralatan memasak seperti wali, sudip, periuk dan sebagainya. Okey, dan yang last sekali adalah bahagian untuk penyediaan makanan ataupun untuk simpan barang-barang yang dinamakan sebagai pelantar. Kita teruskan lagi dengan jenis-jenis rumah tradisional di Malaysia. Okey, banyak sebenarnya contoh-contoh rumah tradisional di Malaysia yang cantik-cantik, yang unik-unik. Okey, kita tengok yang pertama iaitu rumah bujang ataupun rumah tunggal. Okey, rumah bujang ataupun rumah tunggal ni banyak boleh dijumpai di bahagian pantai timur iaitu di negeri Terengganu. Okey, yang kedua tu adalah rumah berpeleh. Maaflah kalau tulisan tu tertutup oleh muka cikgu. Kan? Jadi itu nama dia adalah rumah berpeleh. Sama juga terletak di negeri Terengganu. Ganu kita. Seterusnya ialah rumah perabung panjang ataupun lebih dikenali juga sebagai rumah bumbung panjang. Sebab apa? Sebab ianya mempunyai sebuah bumbung yang panjang dan juga melintang. Okay, jadi yang kita tengok pula gambar yang seterusnya iaitu rumah Minangkabau. Okay, rumah Minangkabau ni kita boleh lihat di negeri Sembilan. Okay, ianya unik kerana mempunyai bumbung yang panjang dan juga melengkung pada bahagian hujung. Kita teruskan lagi dengan binaan rumah tradisional yang seterusnya iaitu rumah tiang 12. Okey, di mana rumah tiang 12 ni dihasilkan dengan menggunakan 6 tiang serambi dan juga 6 tiang panjang. Okey, selain itu bahagian dinding rumah tiang 12 ni juga diukir dengan seni ukiran yang rumit. Tujuannya adalah untuk menunjukkan status pemiliknya. Okey. Dan rumah seterusnya adalah rumah Serambi Melaka. Okey, rumah Serambi Melaka ni keunikan dia ditunjukkan melalui hiasan motif flora pada bahagian tangga. Okey, dan biasanya motif-motif tersebut diwarnakan dengan menggunakan warna yang berwarna-warni. Kita teruskan lagi dengan binaan rumah tradisional yang seterusnya iaitu rumah bumbung perak ataupun lebih dikenali sebagai bumbung perak. Okey, jika anda lihat pada gambar tersebut, okey, bahagian anjung pada rumah tradisional ni dihasilkan, maksudnya diukir dengan pelbagai motif ukiran. Okey, selain itu, rumah bumbung perak ni juga dibina menggunakan tiang yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk keselamatan. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada rumah kotai ataupun nama lain dia adalah rumah potong patani. Rumah ini ianya mempunyai struktur asas daripada kayu keras. Okey, bumbungnya pula daripada atap rumbia dan juga bahagian dinding pula dihasilkan menggunakan anyaman buluh ataupun rotan. Kita teruskan lagi dengan jenis rumah tradisional yang seterusnya iaitu rumah limas. Okay, rumah limas ni biasanya kita boleh jumpa
di daerah Muar, Johor. Okey, seterusnya pula adalah Rumah Perabong. Rumah Perabong ni anda boleh jumpa dekat Kuala Kangsar, Perak. Nampak dia ada keunikan yang tersendiri. Dan yang last sekali adalah Rumah Panjang. Biasanya Rumah Panjang ni terdapat di bahagian negeri Sabah ataupun Sarawak. Kalau tadi cikgu dah terangkan sedikit tentang rumah-rumah tradisional di Malaysia. Okay, sekarang kita gerak pula kepada isi yang seterusnya iaitu rumah ibadat. Okay, rumah ibadat dekat Malaysia ni ada banyak sebab penduduk Malaysia ni penduduk yang berbilang kaum. Jadi ada pelbagai jenis agama yang mereka anuti. Okay, contohnya agama Islam, agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu, dan lain-lain. Okey, jadi dekat sini rumah ibadat yang pertama adalah masjid untuk orang Islam. Yang kedua adalah gereja untuk penganut agama Kristian. Yang seterusnya adalah tokong untuk penganut agama Buddha. Dan seterusnya pula adalah kuil untuk penganut agama Hindu. Dan yang last sekali adalah gurdwara untuk penganut agama Sikh. Kita pergi kepada rumah ibadat yang pertama iaitu masjid. Dekat sini cikgu bagi dua jenis contoh sahaja. Contoh-contoh yang seterusnya anda boleh rujuk dalam buku teks masing-masing. Okey, tengok dekat gambar yang pertama iaitu Masjid Kampung Laut. Okay, Masjid Kampung Laut ni merupakan masjid yang tertua di Asia Tenggara. Terletak di negeri Kelantan. Okey, yang kedua pula adalah Masjid Ubudiyah atau lebih dikenali juga sebagai Masjid Diraja. Boleh ditemui di Kuala Kangsar, Perak. Kita teruskan lagi dengan rumah ibadat yang seterusnya iaitu gereja untuk penganut agama Kristian. Okey, kita lihat gambar yang pertama iaitu Gereja Saint Paul. Gereja Saint Paul ni merupakan gereja tertua di Malaysia. Okey, ia terletak di Melaka. Okey, kita tengok gambar sebelah dia adalah Gereja Saint Anthony yang terletak di Kuala Lumpur. Okey. Uniknya gereja Saint Anthony ni ialah struktur bumbung dia tu berbentuk segitiga ni, bahagian puncak dia, ia dipanggil sebagai gable roof. Okey. Kita teruskan lagi dengan rumah ibadat yang seterusnya iaitu tokong. Okey, tokong ni untuk penganut agama Buddha lah. Okey, tengok gambar yang pertama. Okey, tokong Sampoh Tong. Tokong Sampoh Tong ni adalah tokong yang dibina di dalam Gua Batu Kapur tak di negeri Perak. Okey, dalam gua tersebut kita dapat patung-patung Buddha yang diletakkan antara bongkar-bongkar stalaktit dan juga stalagmit. Okey, tengok gambar yang kedua adalah tokong yang terkenal di negeri Kelantan di mana ianya ada sebuah patung gergasi yang bersaiz 40 meter yang sedang berbaring dalam tokong tersebut. Okey, tokong itu dikenali juga sebagai nama Wat Poti Vihan. Seterusnya adalah rumah ibadat, kuil bagi penganut agama Hindu. Okey, kita tengok gambar yang pertama iaitu kuil Sri Mahariaman yang terletak di Kuala Lumpur. Okey, kuil ni unik kerana ada sebuah gopuram yang dibina. Okey, apa maksud gopuram? Okey, gopuram tu adalah menara yang terletak maksud hiasan menara yang terdapat pada bahagian pintu. Okey, kalau anda tengok dekat sini, gopuram itu berbentuk piramid 5 tingkat. Okey, ada hiasan arca yang menunjukkan Tuhan bagi agama Hindu tersebut. Okey, seterusnya adalah kuil Batu Cave yang terletak di negeri Selangor. Okey, kuil Batu Cave ni terkenal lah biasanya menjadi tumpuan pada perayaan Thaipusam. Okey, untuk sampai ke kuil Batu Cave ni anda perlu menaiki 272 anak tangga. Okay, selain itu, kuil Batu Cave ni juga unik kerana terdapat sebuah patung Dewa Murugan yang dibina setinggi 42.7 meter di hadapan pintu masuk untuk pergi ke kuil tersebut.
Kita sambung lagi dengan rumah ibadat yang terakhir iaitu Gurdwara. Okey, Gurdwara ni khusus untuk penganut agama Sikh. Okey, di mana ianya menjadi tempat untuk penganut agama tersebut berhimpun ataupun membuat penyembahan. Okey. Dalam Gurdwara ni ada pelbagai kemudahan lah yang disediakan, contohnya seperti dewan, ada perpustakaan, ada bilik mesyuarat. Jika tadi cikgu dah terangkan tentang rumah tradisional, rumah ibadat, sekarang kita pergi pula kepada seni bina dalam istana. Okey, bila sebut tentang istana, kita dah boleh bayangkan istana tu adalah tempat tinggal golongan diraja ataupun ketua negara. Okey, kita tengok gambar yang pertama iaitu istana negara. Okay, Istana Negara ni terletak di Kuala Lumpur. Okay, ia menjadi tempat bersemayam ataupun tempat tinggal bagi yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong. Okey, dari segi seni binanya, okay, reka bentuk Istana Negara ni mengambil idea konsep Islam. Okey, reka bentuk Islam dan juga konsep tradisional Melayu. Okey, tengok gambar yang kedua iaitu Istana Seri Menanti. Okey. Istana Seri Menanti ni terletak di Negeri Sembilan. Okey. Istana Seri Menanti ni dahulunya merupakan sebuah istana tapi ia telah diubah menjadi sebuah muzium diraja. Okey. Istimewanya Istana Seri Menanti ni ia menyerupai reka bentuk Minangkabau dan yang paling menariknya ia diperbuat daripada kayu tanpa menggunakan paku. Kita teruskan lagi dengan nota yang terakhir untuk tajuk kali ini iaitu mengenai kompleks makam. Okey, bila disebut tentang makam, ianya bermaksud tempat untuk bersemadi golongan-golongan yang dihormati. Contohnya golongan pembesar, golongan diraja dan juga golongan ataupun pahlawan. Okey? Tengok gambar yang pertama iaitu Kompleks Makam Diraja Mahmudiyah. Okey, Kompleks Makam Diraja Mahmudiyah ni terletak di negeri Johor. Okey, ada dua bahagian dalam makam diraja tersebut. Okey, iaitu bahagian yang pertama iaitu bahagian utama dia berbentuk sebuah masjid. Manakala bahagian pekarangan dalam dia pula, bahagian makam tu ada sebuah tembok putih yang dibina dipanggil sebagai kota lama ataupun dipanggil juga sebagai lingkaran dalam. Okey, seterusnya gambar yang kedua pula adalah kompleks makam Diraja Langgar yang terletak di negeri Kedah. Okey, dalam makam Diraja Langgar ni ianya menempatkan makam-makam Sultan Kedah ataupun keluarga Diraja Kedah dari abad yang ke-17. Okey semua, setakat ini sahaja penerangan dari cikgu untuk bab 1 iaitu tajuk seni bina. Cikgu harapkan anda semua dapat mengulang kaji pelajaran di rumah. Jadi semoga kita dapat berjumpa lagi dalam tajuk-tajuk yang akan datang. Semoga anda sihat sentiasa, ceria selalu. Okey, bye.